Assalamualaikum, welcome back to Zaf channel guys. Assalamualaikum semua, welcome back to Malam Puaka. Aku nak cakap thank you kepada semua yang telah memberikan sokongan yang padu kepada Zaf channel and kepada semua geng Puaka. You guys are the best. And aku nak cakap thank you kepada semua yang telah subscribe dan juga Zaf channel ataupun Malam Puaka is available on Spotify guys. Okay, so untuk kisah malam ni aku nak kongsikan satu kisah seram yang dikirimkan oleh seorang yang bernama Ika. Dia ni berasal daripada Johor dan dia berumur 18 tahun. And biasalah 18 tahun korang tahulah kan, zaman belajar guys. Okay, so benda ni yang jadi pada tahun 2013 di mana Ika ni dia diterima ataupun dia telah menerima tawaran belajar di Melaka dan dia ni berasal daripada Johor. So dalam kisah dia kali ni dia nak kongsikan tentang pengalaman seram dia sepanjang dia berada dekat asrama dia dekat Melaka tu guys. Okay, so tanpa membuang masa lagi guys, let's carry on. Malam Puaka. So, kisah yang aku nak kongsi dengan korang pada malam ni berlaku terhadap diri Ika. Pada tahun 2013, Ika tu masih lagi budak-budak yang 18 tahun. 18 tahun biasalah. Muka pun putih berseri kan. Memang cantik gila lah Ika ni. Tetapi kita bukan nak cerita pasal kecantikan Ika tu. Kita nak cerita pasal kejadian yang Ika ni alami. Ika ni kalau korang nak tahu, dia stay dekat Muar Johor. Dan dia ni yalah anak tunggal. Jadi apabila macam tu, harapan kedua ibu bapa dia tu memang menggunung lah kan. Tetapi yang bagusnya, mak bapak si Ika ni dia tak pernah kisah pun Ika tu dia nak belajar buat apa pun. Belajar buat apa pun. Bermaksud dia tak kisah pun kau nak belajar ke, tak nak belajar ke, kau nak terus kerja ke, apa semua tak ada hal lah. Pada tahun tu kebetulan Ika ni dapat satu tawaran belajar dekat Melaka guys. So dia ambil kos dalam bidang orang cakap apa? Bidang pendidikan awal kanak-kanak. Children punya education I think. Actually tiba speaking pula. Alamak, takutlah. Okay. So Ika ni bila dia ambil pendidikan awal kanak-kanak, dia ditempatkan di UTC Melaka. UTC Melaka ni kalau korang yang mana tak sure, Ika cakap dia dekat Jalan Hang Tuah. Jalan Hang Tuah. Aku pun tak tahu kat mana. Tetapi dia dekat Jalan Hang Tuah. Jadi pada masa tu Ika ni pun terimalah lagi-lagi pula tawaran untuk ambil kos pendidikan awal kanak-kanak tu. Memang Ika ni looking forward lah. Dia memang minat budak-budak dan itu adalah aim dia lah untuk menjadi penjaga ataupun nak belajar pasal kanak-kanak ni apa semua kan. Nak dipendekkan cerita, dia pun terimalah tawaran tu. Dia pun masuk lah dan pihak asrama pula, pihak universiti menyediakan asrama untuk Ika ni. Jadi asrama dia, okay, aku nak korang imagine asrama dia macam flat tau. Dia macam flat yang 10 tingkat punya flat. Jadi dia di tingkat nombor 5 dan di setiap blok asrama tu ataupun di setiap tingkat tu dia ada 5 bilik dan setiap bilik menempatkan 2 katil. Jadi 2 pelajar boleh stay dekat satu bilik lah. Dan kebetulan pula kos yang Ika ambil ni dekat asrama dia hanya ada 10 orang pelajar. Jadi apabila 10 orang pelajar, 5 buah bilik, memang cantik lah. 2 bilik seorang ataupun seorang 2 bilik. Dan asrama dia ni pula dia ada bilik air dia ada 4 bilik air. 2 untuk mandi dan 2 lagi untuk membuang hadas. Nak kencing ke, nak macam tu ke kan. Dekat lagi 2 ni. 2 ni just untuk mandi je. So Ika ni pada permulaan bila dia masuk belajar tu, dia tak fikir apa lagi guys. Dia fikir macam nak buat member lah kan. Minggu pertama dia daripada Johor pula, ada pelajar daripada Perlis, ada yang daripada Selangor kan. Jadi make friend, orang cakap kawan Ika ni berborak apa semua kan. So minggu pertama tu orang cakap
nak cakap rapat sangat pun tak, nak cakap tak rapat pun tak. Tetapi okey lah, dia boleh blend in lah, dia pun selesa lah. Plus kalau korang nak tahu, Ika ni dulu dia dah terbiasa dah duduk asrama, sebab dulunya dia ni merupakan seorang pelajar madrasah. Dah lah cantik, belajar madrasah pula. So pegangan agama dia tu kira macam firm juga lah. Lagi pula Ika ni cakap bapak dia ni merupakan seorang pengamal perubatan Islam. Perfect dah, perfect life kan. Anak cantik, belajar madrasah, bapak pula pandai rawatan Islam apa semua kan. So Ika ni seorang yang idola semua orang lah. Jadi kita bukan nak cerita pasal tu juga. So pada minggu pertama tu bila dia masuk belajar apa semua, semuanya okey. Pada minggu kedua tu lah kejadian seram yang Ika alami ni dah mula berlaku guys. Pada minggu kedua tu, terkejut sikit kan. Pada minggu kedua tu guys, inilah yang terjadi kepada Ika. Kejadian ni berlaku sewaktu Ika baru saja habis kelas dia. Kelas dia time tu habis dalam pukul 4 petang macam tu lah. Jadi apabila pelajar-pelajar ni dah habis, Ika ni dia memang stay asrama. Jadi dia pun decide untuk balik ke asrama dia lah. Jadi bila dia balik ke asrama dia, dia nak berehat kejap. Sebab yelah salin baju apa semua kan. Nak rehat lah kejap sebab penat. Dia kelas daripada pagi sampai ke petang guys. Bila dia dah rehat apa semua, dia dah berborak dengan roommate dia. Okay? Sebab macam aku cakap tadi, satu bilik 2 orang. So dia rapat lah dengan lagi seorang ni. So dia berborak apa semua. Dan tiba-tiba Ika ni dia macam dah pukul 6 lah. Aloh, lupa nak mandi. Macam tu. Termasuk Kak Ram pula. Okay, so dia lupa nak mandi. Dia pun macam Ika, dia bagi tahu member dah. Contoh nama member dia ni lah, Jamilah. Aku nak mandi jap. Jamilah ni macam pergilah mandi. Tapi aku pergi bilik sebelah sebab satu bilik 2 orang. Jadi diorang ni kadang-kadang diorang suka berkumpul dekat satu bilik je tau. Contohnya walaupun bilik ada 5, tetapi diorang suka berkumpul ramai-ramai untuk berborak lah. Perempuan biasa lah, gosip sana sini kan. Cantik, handsome lah Ramli tu. Contoh kan, kenal laki sana apa semua kan. Menggatal je lebih. Belajar tak sangat. Ika ni pun pergilah mandi. Ika ni pergi mandi, time tu korang bayang dah pukul 6 lebih. So dia shower, dia mandi, mandi. Sambil dia mandi tu, dia still boleh dengar member-member dia yang lagi 10 orang ni, lagi 9 lah, termasuk dia 10 lagi 9 orang ni tengah sakan, berborak, bergelak, hihi, haha, apa semua kan. So dia pun macam, tak apalah, biarlah kan. Dia mandi sambil tu dia dengar lah member dia tengah huha. Lepas tu bila dia dah habis mandi semua, dia pun jalan masuk ke bilik dia. Dan dia perasan member-member dia semua orang ni, 9 orang ni tengah berkumpul dekat bilik sebelah. Sebab dia boleh dengar suara kan. So tengah sakan ni, dia tengah nak bersiap kan, towel keringkan rambut apa semua kan. So tiba-tiba tengah dia bersiap tu guys, daripada keadaan yang riuh rendah, member-member dia dekat bilik sebelah ni tengah macam hihi bergosip apa semua, tiba-tiba sudden senyap. Ika ni tengah keringkan rambut dalam bilik apa semua, tiba-tiba senyap macam ni lah. Contoh senyap dia senyap betul. Senyap. Lepas tu dia pun macam apa member aku senyap. So sebabkan macam tu, Ika ni pun bersuara lah. Kononnya dia nak macam menegur lah, macam senyap tiba-tiba kenapa? Tapi member dia tak bersuara ke Yang lagi 9 orang ni bilik sebelah ni sudden senyap So dia pun macam lantak lah kan, aku nak bersiap dulu lah. Lepas tu aku join dia orang lah kan, bergosip-gosip apa semua. Dan apabila dia tengah bersiap tu, tiba-tiba dekat belakang dia boleh rasa macam sekilas lalu tau, macam ada angin yang tiup. Tapi dia pelik. Dia pandang belakang. Sebab kat Ika ni dia memang biar pintu dia terbuka dia tak biar tutup sebab dia pun penakut juga. So dia biar pintu dia terbuka, tapi dia tengok ada orang ke kan. Dia ingat roommate dia masuk bilik ke. Tak ada. Tak apalah, dia buat tak tahu lagi. Dan tak sampai 1 minit, tiba-tiba zap, dia nampak macam ada orang melintas belakang dia, bayang hitam yang sok. Daripada belakang dia lari keluar bilik tau. So dia macam dia pusing lagi. I don't feel good. Tiba-tiba speaking, I don't feel good about this. Contoh kan, dia dah rasa macam tak sedap ni kan. So pun cepat-cepat lantaklah rambut ni, dah 2 jam tak kering-kering kan. Dia pun macam geram. Dia letak barang dia, pakai baju apa semua ni. Sebaik dia nak keluar, nak pergi ke bilik sebelah, tiba-tiba boom. Member dia yang lagi 8 orang ni boom lari
pergi ke bilik depan sebab bilik dia walaupun ada 5 bilik tapi dia bententangan. Contohnya satu bilik macam ni dia berdepan-depan. So dia boleh nampak lah bilik depan ni. Dia nampak yang lagi 8 orang ni berlari masuk dekat bilik depan ni. Lepas tu tutup pintu tau. So dia pun macam, weh, apa hal doh korang? Dia ketuk pintu. Tong 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 tong. Weh, buka lah. Apa hal ni? Korang tak nak aku join ke apa? Member dia senyap je kan. Dan sewaktu dia tengah nak try suruh member dia buka, dia ketuk-ketuk, weh, buka lah pintu, tak kelakar doh, apa hal doh? Tiba-tiba, lagi sekali, walaupun banyak tiba-tiba, dia memang banyak sikit. Dia terdengar daripada bilik yang sebelah tadi tu, ada suara perempuan macam tengah menangis, guys. Dia dengar suara dekat bilik sebelah, macam so apabila Ika dengar macam tu, Ika pun macam, ada lagi seorang ke dekat bilik sebelah kan? So dia pun dalam perasaan takut ni. Member dia tak nak buka pintu pula. Dia pun pergilah tengok. Dia pergi dekat pintu tu, dia tengok. Oh, Zana. Zana ni adalah lagi seorang pelajar lah. Dia nampak, Zana. Tetapi dia nak masuk ke dalam bilik tu, nak menegur si Zana ni. Apa hal member yang lagi 8 orang ni tinggal kau kan? Tetapi sebaik saja dia nak melangkah masuk ke pintu tu, dia tengok keadaan Zana ni tak normal ni. Sebab apa tau? Sebab Zana ni tengah duduk dekat atas lantai dalam keadaan macam sopan, yang macam perempuan duduk ke tepi tu kan. Zana tengah duduk macam tu. Tetapi tangan dia, satu tangan dia umpama macam tengah mengendong bayi tau. Tangan dia satu macam ni tau. Dan lagi satu tengah main rambut. Main rambut. Dan yang peliknya, yang lagi pelik, Ika ni cakap, Zana ni rambut dia pendek je, rambut dia paras ni je. Tetapi apabila dia usap tu, dia usap macam panjang tau. Macam panjang betul rambut dia. Ika ni macam terhenti kat pintu tu. Ika tegur lah, Zana, weh, kau okey tak? Lepas tu Zana ni daripada tengah usap, tengah menangis ni, tiba-tiba Zana ni gelak. Zana ni tiba-tiba gelak. Jadi apabila Ika nampak keadaan Zana macam tu, dia pun, biar betul bunyi train. Bunyi train. Tunggu jap lah. Jap kan kita sambung. Apabila bunyi train selesai, tak ada kena-kena, okey. Apabila dah macam tu, apabila Ika ni nampak Zana dalam keadaan macam tu, dia dah tahu dah. Sebab macam aku cakap tadi, Ika ni dia pernah belajar dekat madrasah. Jadi, bila dia tengok keadaan Zana macam tu, dia dah tahu dah. Sekali pandang dia dah tahu dah. Zana ni dah kena rasuk ni. Ika ni cakap dalam hati dia, aduh, confirm lah Zana yang kena rasuk. Sebab dekat madrasah dulu, Ika cakap memang famous. Bukan famous lah, memang time dia belajar dekat madrasah dulu, memang kerap kali lah, 2-3 kali lah boleh cakap yang dia dah pernah nampak perempuan kerasukan. Jadi apabila dia tengok Zana dalam keadaan macam tu, dia dah tahu dah, ni mesti ada something wrong ni. Dan dia barulah dia faham, patutlah budak lagi 8 orang ni lari ke bilik depan. Apabila macam tu, Zana pula, Ika ni, aku asyik tersasul lah. Ika ni pergi ke bilik depan tu, ketuk. Ketuk dekat bilik member dia orang ni. Ketuk, cakap, weh, korang ni apa hal tu tinggal dia seorang? Lepas tu member dia dah start buka pintu tau. Tapi buka sikit macam, weh, Ika gitu kan, takut. Lepas tu Ika ni, boom, tolak pintu. Nampak yang lain ni tengah berpelukan dalam bilik tu. Lepas tu Ika cakap lah, apa hal doh korang ni? Tolonglah aku, member kena rasuk, korang tinggal dah lah dengan tingkap terbuka lagi. Korang tak fikir ke? Kalau buatnya dia terjun ke apa kan? Tapi member dia yang lain ni, dalam keadaan takut, tak menjawab pun. Berpelukan macam, Ika, gitu orang tak biasa. So Ika ni macam, tak adalah, tolonglah aku. Tolonglah kita pergi, at least korang tolong pegang je Zana tu. Tak ada seorang pun tolong, guys. Tapi adat lah tu. Dalam keadaan member-member, itulah orang cakap, nak cari member sejati tu susah. Walaupun member dalam kesusahan, 8 ekor, 8 tak boleh pakai. Tak ada seorang pun yang nak teman Ika ni. Jadi Ika ni dengan semangat dia, kan, dia pun fikir macam, lantak korang lah, kan. Dia fikir macam, takkan nak biar si Zana tu macam tu kan. So dia pun ada pengalaman juga yang bapak dia pernah ajar. Jadi dia pergi dekat si Zana ni, dia start baca ayat kursi, dia start baca 3 kul, dia start baca ayat Al-Baqarah apa semua kan, untuk memulihkan keadaan Zana ni. So apabila dia baca macam tu, tiba-tiba Zana ni yang dalam keadaan tergelak macam tu, tiba-tiba pengsan. Tiba-tiba jatuh macam tu, pengsan. So Ika ni pun rasa macam, alhamdulillah, okey ni. Zana ni dah pengsan, Ika ni pegang je, tengah pegang
Zana ni bangun balik. Bangun balik. Ika ni pun, alamak. Kan, Ika ni terkejut macam, Zana, kau okey tak? Dan time ni lah tiba-tiba Zana bersuara dengan suara yang garau, guys. Tiba-tiba Zana cakap kat dia, ini semua salah kau. Aku pun takut ni. Tiba-tiba Zana ni macam, ini semua salah kau. Ika ni pun macam, pum, tolak. Apa salah aku? Kau siapa? Tegur kan. Dia tegur si Zana ni macam, kau siapa? Aku tak kira. Ni semua salah kau. Kau siapa? Kan? Ika ni cakap, kau siapa? Keluar. Ika ni suruh si benda yang ada dalam badan Zana ni keluar. Apa hal kau rasuk kawan aku ni? Pop pingsan balik. Belum sempat jawab. Alamak, jin ni. Dia main-main, guys. Dia main-main. Lepas tu, pop, dia pingsan. Ika ni pun macam, baca lagi. Lepas tu dia sambung lagi baca. Dia baca. Lepas tu bila dia baca surah Al-Baqarah tu, ada sampai setengah ayat tu, tiba-tiba jin yang dah 2 kali pingsan ni, bangun balik. Sekejap, guys. So apabila jin ni bangun balik dalam keadaan yang macam macam tu, dengan mata dia, Ika cakap mata si Zana ni dah start merah tau. So Ika tanya dia lagi sekali, aku nak kau jawab, apa hal kau rasuk kawan aku ni? Jin ni pun macam tengah marah ni kan. Lepas tu Ika tanya dia, berulang kali Ika tanya dia, suruh dia keluar, dia tak nak. Ika tanya dia, apa hal kau rasuk ni? Apa hal kau ganggu? Baik kau keluar sebelum aku bunuh kau apa semua kan. Dalam sejam tau guys, dalam sejam juga si Ika ni cuba nak berkomunikasi dengan benda yang merasuki badan si Zana ni. Akhirnya jin ni mula menjawab. Tapi sebelum jin ni menjawab, tiba-tiba dalam jin ni dalam keadaan marah, tiba-tiba so si Ika ni, apa kau nangis pula? Ika ni marah, apa kau nangis? Anak aku mati. Jin ni cakap, anak aku mati. Dalam keadaan melirik tau. So Ika ni cakap, dah apa hal kau pergi rasuk pula member aku? Macam mana anak kau boleh mati? Lepas tu jin tu cakap, kawan kau pijak anak aku tadi. Boleh pula si Zana ni. Rupanya guys, jin tu yang merasuki badan si Zana ni adalah jin si ibu. Okey, dia ada 3 ekor. Rupanya jin ni adalah mak jin. Dan jin ni ada dua orang anak. Dan salah seorang anak dia, si Zana ni dah terpijak. Rupanya jin ni, sebab jin ni pula dia duduk dekat koridor tu rupanya. Sebab jin ni bagi tahu Ika, aku lepak kat koridor dengan anak aku kan, tengah lepak chill. Jin tu cakap tengah lepak chill. Mangkuk ayun ni pergi pijak anak aku, mati. Maybe Zana ni, sebab Zana ni badan dia besar sikit, maybe Zana ni jalan terpijak. Maybe anak jin tu macam mati. Aku tak nak gelak sebenarnya. Anak jin ni mati kan. Bila anak jin ni mati, sebab tu lah mak dia rasuk si Zana ni. Mak dia cakap, aku nak balas dendam. Si gemuk ni pijak anak aku. Okay guys, serius. Serius sikit. So bila dah tahu jawapan macam tu, si Ika ni pun macam, okay, tak boleh, kau tak ada hak nak rasuk kawan aku. So si Ika ni pun cubalah merawat. Ika ni baca juga beberapa surah apa semua. Dan apabila keadaan si Zana ni, jin ni dia macam banyak kali pingsan tau. Tak tahu sebab apa, tetapi maybe sebab dia tak nak keluar daripada badan tu. So setiap kali bila si Ika ni suruh keluar, dia pingsan. So bila si Ika ni ingat, jin dah keluar, dia muncul balik. Dia macam suka prank. So Ika ni macam, tak boleh jadi ni. So Ika dah pergi balik dekat member diorang yang 8 orang ni. Ika ni bagi tahu diorang, kau call cikgu, kau call parent si Zana ni, suruh datang. Jadi nak dipendekkan cerita, apabila member dia ni dah call semua, cikgu dah datang, bapak si Zana ni dah datang. Dan kebetulan si Ika ni pun dia suruh call bapak dia juga. Ika ni pun call bapak dia, suruh bapak dia datang. Sebab macam aku cakap tadi, bapak si Ika ni kan pakar perubatan Islam kan. So bapak si Ika ni datang, dan bapak si Ika ni sendiri yang cuba dan alhamdulillah berjaya untuk keluarkan mak jin yang merasuki badan si Zana ni tadi. Dan apabila dah keluar, Allahu Akbar, dah keluar macam tu, dah pulih keadaan apa semua, pihak sekolah ataupun pihak asrama, cikgu suruh
kesemua 10-10 ni balik ke rumah masing-masing guys. So mak bapak diorang dah start datang untuk jemput anak-anak diorang pun tak ada pack sangat. Ika cakap pack barang sikit-sikit je sebab diorang dah takut dan balik ke rumah masing-masing. Jadi selepas beberapa minggu, contoh selepas 2 minggu macam tu, keadaan dah kembali okey. Diorang pun dah start balik masuk ke asrama balik. Dan apabila diorang masuk ke asrama balik, yang tadinya ada 10 orang pelajar, si Zana ni mak bapak diorang decide untuk memberhentikan dia daripada belajar dekat situ sebab mak bapak dia teramat takut. Dan sendawa pula. Dan Zana ni rupanya kenapa mak bapak dia takut, Zana ni apabila dia belajar kat situ, mak bapak si Zana ni cakap itu pertama kali diorang tengok anak perempuan diorang dirasuk sebegitu teruk. Tetapi Alhamdulillah Ika ni cakap nasib baiklah ilmu yang diberikan sewaktu dia belajar kat madrasah dulu dan apa yang diajarkan oleh bapak dia, Alhamdulillah dia berjaya juga untuk mengawal si Zana ni. Korang bayang kalau Ika ni tak ada dengan 8 orang member dia orang yang terus lari meninggalkan si Zana ni kesorangan, korang rasa apa akan jadi? Dan macam Ika cakap tadi, apabila diorang tinggalkan si Zana ni seorang, apa yang akan berlaku kalau dalam keadaan dirasuk si Zana ni terjun daripada tingkat 5 ke bawah guys? Huish, pisang babe, kan? Dah daripada si Zana ni je, dah nanti si Zana ni pula terjun jadi jin. Jadi jin pula masuk jin. Dah berhantu pula. Macam tu kan. Oi, pisang. Tak jadi apa guys. So itulah pengalaman yang dialami oleh Ika sewaktu dia belajar dekat UTC Melaka tu guys. Jadi itulah kisah yang disampaikan oleh adik Ika ni. Memang takut seram lah. Seram and ada jugalah unsur-unsur lawak dia. Tetapi dalam segala cerita seram yang disampaikan tu, ada pengajarannya. Especially bila apa yang dilalui oleh Zana tu, which is kesian lah bila dia dirasuk jin yang dia terpijak anak dia tu kan. Memang kesian lah sebab dia dibiarkan seorang guys dalam bilik dia. And member dia semua lari guys. Hilang, lesap kan. Daripada duduk bising-bising kan, borak-borak terus senyap. Tapi tinggal Ika ni seorang saja guys. So apa yang boleh kata kat sini lah, walaupun lah macam mana keadaannya kan, teruk, betapa teruk ke apa kan, macam si Ika seorang ni, dia je yang menguatkan diri dia, kuatkan semangat dia untuk pergi ke Zana dan juga yalah baca surah ayat kursi, surah Baqarah semua kan, sebab nak membantu si Zana ni dalam keadaan yang macam tu guys. So macam yalah aku faham lah, yang Ika ni marah kat kawan-kawan dia. Apa pasal kau tak tolong kan? Apa pasal tinggal aku seorang kan? Kenapa tinggal Zana seorang? Nak tolong kan? So kesian lah dekat Zana ni. Apabila dia berada dalam keadaan macam tu, kawan-kawan dia semua lari guys. Hanya Ika seorang yang tinggal bersama dengan si Zana ni. So dekat situlah kita boleh nampak lah friendship kita dengan kawan-kawan kita, sahabat-sahabat kita kan. Time tu lah boleh katakan sebagai ujian. Nak uji kita ni member ke tak member kan. So Alhamdulillah lah Ika berjaya untuk membantu si Zana ni. Jadi sampai sini saja aku nak cakap thank you kepada semua geng puaka sebab tengok video ni dari awal sampai habis. Jangan lupa teruskan support Zaf channel dan juga Malam Puaka di Spotify guys. So guys, stay safe, stay healthy guys. I'll see you in the next video. Assalamualaikum. Bye bye guys. Alamak, sekarang potong rambut tahun. So 18 tahun korang boleh tahu lah zaman belajar lagi kan. So time ni dia pun macam ni perempuan pakai klip ke? Kan? Aku tak tahu lah. Nasib baik kita lelaki lah sebenarnya. Sebab kita lelaki tu. Lahanat Aduh. Assalamualaikum semua, welcome back to Zaf channel. Zaf channel lagi. Telah subscribe channel aku and support channel Zaf channel daripada awal lagi. And apa aku merepek ni? Mana ni hanya Ika seorang guys. Minum dulu. Dia berjin yang dah 2 kali pengsan ni bangun balik. Sekejap guys. Pergi apa lah bodoh tu lah aku rasa. Sekejap lah.